Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Jadi, mari kita kenali proses kejadian manusia. Bagi memperkenalkan diri, saya Nur Izzati Raihan binti Kamarul Zaman, ID pelajar 20204600564. Saya Amirah Hati Amran. ID pelajar saya adalah 20204694416. Saya adalah Wani Ilani binti Wan Kasari Syam. ID pelajar saya adalah 20206033396. Manusia merupakan makhluk yang sempurna kerana ia mempunyai jasad yang indah dan dilengkapi dengan jiwa atau roh. Manusia adalah sejenis makhluk Allah yang istimewa dari makhluk lain. Diberikan kepadanya sifat-sifat khusus untuk membolehkannya menanggung amanah Allah yang tidak tertanggung oleh makhluk-makhluk lain. Manusia dikurniakan Allah satu keutamaan dan yang membezakan dengan makhluk lain. Dengan keutamaan itu, manusia berhak mendapatkan penghormatan daripada makhluk lain. Sebagai makhluk utama dan ciptaan terbaik Allah, serta dengan bekalan kemampuan yang dimiliki, manusia diberikan tugas sebagai khalifatul fil ard, yakni menjadi wakil Allah di muka bumi. Mari kita masuk ke proses kejadian manusia. Terdapat 6 proses kejadian manusia dalam Islam, iaitu nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lam, naf al-ruh dan nasyah khalqan akhar. Nutfah iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani. Seperti maksud firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah mencipta manusia daripada setitis air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Berasaskan kepada makna perkataan tersebut, maksud ayat di atas ialah sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan. Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti. Manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Peringkat kedua, alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ini terjadi pada hujung minggu pertama atau hari ketujuh. Pada hari ketujuh, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim atau dipanggil qarar makin. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Kebanyakan ahli tafsir menafsir alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berasaskan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu bentuk atau seni yang diliputi oleh darah. Selain itu, alaqah mempunyai beberapa maksud seperti sesuatu yang bergantung atau melekat, pacak atau lintah, suatu buku atau ketulan darah. Peringkat alaqah ini berlaku pada minggu pertama hingga minggu ketiga di dalam rahim. Seterusnya, mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah buku itu menjadi seketul daging. Al-Mu'minun ayat 14. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Jantung bayi pula mula berdegup. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi ke situ bagi memegalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri. Peringkat seterusnya adalah peringkat izam dan lam. Pada peringkat ini iaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot.
Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam dan kemudiannya kami membalutkan izam dengan daging. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian, pada minggu 7 terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Serentak dengan itu, sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung juga ke paru-paru mula kelihatan. Begitu juga dengan organ perbiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi air kencing dan lain-lain akan terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh. Begitu juga mata, telinga dan mulut akan menjadi semakin sempurna. Pada minggu 8, semuanya telah sempurna dan lengkap. Seterusnya, peringkat nafkhur ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam sepakat mengatakan peniupan ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Firman Allah yang bermaksud, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersungkur dengan bersujud kepadanya. Dengan ini, entiti ruh dan jasad saling bantu-membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat seterusnya adalah peringkat Naj'ah Khalqan Akhar. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, terdapat beberapa perubahan lagi yang akan berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi pada peringkat embrio, tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan Yuri menjadi cukup lengkap, menyebabkan baki prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Firman Allah yang bermaksud, Maha suci Allah, Tuhan yang mampu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Seterusnya, kita masuk kepada proses kejadian manusia menurut sains. Terdapat 3 tahap proses kejadian manusia menurut sains. Tahap yang pertama, pra-embryonik. Tahap kedua, embryonik. Dan tahap ketiga, fetus. Tahap pertama, pra-embryonik. Tahap pertama mempunyai 3 bahagian. Bahagian pertama ialah persenyawaan. Persenyawaan ialah pencantuman sel sperma dan sel telur ovum untuk membentuk zygote atau diploid. Pada peringkat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari ovari dan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak ke oviduk atau tube fallopian di mana persenyawaan berlaku atau dipanggil fertilization. Tahap pertama, bahagian 2. Pembelahan sel. Pembelahan sel selepas peringkat persenyawaan mengakibatkan sel-sel kecil membentuk morula. Tahap pertama bahagian 3 iaitu letupan. Letupan dalam fasa ini, zygote yang telah membelah dan membentuk morula akan mempunyai rongga berisi cecair yang dipanggil blastosol. Peringkat ini dipanggil peringkat blastulation atau letupan. Bagi menyimpulkan proses di tahap 1 ini, kita dapat
bahawa apabila berlakunya persenyawaan antara sperma dan ovum, tahap pertama iaitu zygot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuknya segumpal sel yang kemudian membenam di dalam dinding rahim. Seiring pertumbuhan zygot yang semakin membesar, sel-sel penyusunan akan membentuk 3 lapisan, iaitu akan diterangkan pada tahap kedua. Tahap kedua, embryonik. Tahap ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Dalam tahap 2 ini, lapisan yang disebut adalah lapisan gastrulasi. Gastrulasi ialah proses pembentukan 3 lapisan embrio iaitu endoderm, mesoderm dan exoderm. Pada peringkat ini, lengkungan embrio juga terbentuk. Tahap kedua juga mempunyai bahagian naturalisasi iaitu proses pembentukan tiub saraf. Naturalisasi pada manusia berlaku bermula pada plat saraf yang terbentuk daripada penebalan lapisan ectoderm. Tahap ketiga iaitu tahap yang terakhir, fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimula sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga pada masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjutan sehingga minggu kelahiran. Tahap ketiga ini juga dipanggil organogenesis. Organogenesis ialah proses pembentukan organ dalam badan. Selepas mengalami setiap peringkat dan tahap pembentukan, janin akan dilahirkan supaya ia akan mengalami peringkat seterusnya iaitu peringkat proses pertumbuhan dan perkembangan setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi dapat bernafas dengan sendirinya dan semua anggota tubuhnya boleh bekerja seperti normal. Tempoh perkembangan manusia. Jangka masa dalam kehidupan seseorang. Proses dan jangka masa perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai persamaan dan perbezaan di antara satu sama lain. Perkembangan manusia juga bersifat kompleks kerana ianya terhasil daripada proses biologi, kognitif dan sosial emosi manusia. Setiap manusia melalui proses kelahiran, tumbesaran dan kematian. Namun dalam proses tersebut, setiap individu melalui pengalaman yang berbeza dan akhirnya menjadikan setiap individu adalah unik. Yang pertama, prenatal. Seperti yang disebutkan sebelum ini, prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran, melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks. Bayi. Bayi ialah manusia yang berumur 18 bulan hingga 24 bulan. Tempoh itu merupakan tempoh keberantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi. Seterusnya, kanak-kanak awal 25 bulan hingga 6 tahun juga dikenali sebagai peringkat prasekolah. Belajar menjadi self-sufficient, bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya. Seterusnya, kanak-kanak pertengahan dan akhir 6 hingga 11 tahun mula bersekolah, dikenali sebagai tempoh the elementary school year, mula menguasai kemahiran membaca, mengira dan menulis. Remaja, tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal, bermula antara 10 hingga 12 tahun sehingga 18 hingga 22 tahun. Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat, mula berdikari, membentuk identiti, berfikiran logik, abstrak dan idealistik.
Seterusnya adalah peringkat dewasa awal. Di peringkat ini, ia bermula pada usia awal 20-an hingga 30-an yang merupakan masa pengukuhan peribadi, ekonomi dan masa memulakan kehidupan berkeluarga. Peringkat seterusnya adalah peringkat dewasa pertengahan. Peringkat ini bermula pada usia 40-an dan berakhir pada usia 60-an. Pada peringkat ini, biasaannya manusia sudah menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya. Peringkat terakhir adalah peringkat dewasa akhir. Peringkat ini bermula pada usia 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. Peringkat ini terbahagi pada dua, iaitu tua awal sekitar usia 65 hingga 74 tahun dan tua akhir sekitar 75 tahun dan ke atas. Teori evolusi manusia. Benarkah manusia berasal daripada kera? Di antara banyak teori sains yang ada di dunia ini, teori evolusi mungkin merupakan salah satu teori yang sangat kontroversial bukan hanya di kalangan orang awam. Teori ini juga masih banyak diperdebatkan di kalangan para ilmuwan itu sendiri. Apakah teori evolusi? Teori evolusi dapat didefinisikan sebagai himpunan gagasan atau pendapat yang menjelaskan tentang proses kejadian tentang fenomena yang lambat laun mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan fungsi. Teori evolusi dapat didefinisikan sebagai himpunan gagasan atau pendapat yang menjelaskan tentang proses kejadian tentang fenomena yang lambat laun mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan fungsi. Darwin berpendapat bahawa manusia berasal dari makhluk-makhluk yang lebih rendah darjatnya daripada manusia, lalu berevolusi sampai bentuknya seperti sekarang. Sedang para agamawan berkeyakinan bahawa Nabi Adam adalah manusia pertama yang langsung dicipta Tuhan dalam bentuk seperti sekarang tanpa melalui evolusi. Mengemukakan bahawa manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama dalam bukunya The Descent of Man yang terbit pada tahun 1971. Sejak saat itu, para pengikut Darwin telah berusaha untuk memperkuat kebenaran pernyataan tersebut. Tetapi, walaupun telah melakukan berbagai penelitian, pernyataan evolusi manusia belum pernah dilandasi oleh penemuan ilmiah yang nyata, khususnya di bidang fosil. Evolusi ini menyatakan bahawa kejadian manusia bermula daripada sejenis kera yang bernama Australopithecus. Menurut pernyataan tersebut, sejalan dengan waktu, Australopithecus mulai berjalan tegak. Otaknya tumbuh, berkembang dan melalui serangkaiannya untuk menjadi manusia yang kita dapati sekarang, iaitu Homo sapiens. Tetapi, catatan fosil tidak mendukung senario ini. Kesimpulannya, proses kejadian manusia terbahagi kepada dua teori, iaitu Barat dan Islam. Melalui teori Barat, proses ini dapat dipercayai, namun terdapat keraguan pada akhirnya oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Hanya teori Islam masih relevan dan terbukti hingga kini. Oleh itu, manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di muka bumi. Manusia juga telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka. Tanggungjawab itu merupakan amanah Allah yang perlu kita tanggung. Kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab supaya kita tidak dipandang hina oleh masyarakat. Bagi memikul tanggungjawab ini, pengisian rohani dan pemantapan akidah adalah sangat penting untuk melancarkan tugas yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Kita seharusnya menghargai darjat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, dan kerana itulah kita merupakan semulia-mulia kejadian yang telah dicipta oleh Allah.